Selamat datang diucapkan kepada semua peserta. Terima kasih kerana bersama-sama menyertai webinar pada hari ini. Nama saya ialah Dr. Hashimatul Fatmah Hashim dan saya adalah merupakan penyelaras unit pengurusan kualiti akademik di bahagian Jaminan Kualiti Akademik BJKA. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang bengkel peranan penolong pendaftar bersama Ketua FQMC dalam mencapai KPI 4 dan KPI 5. Sesi kita pada hari ini merupakan sebahagian daripada siri seminar atas talian yang akan menjadi norma baharu dalam menghadapi wabak COVID-19. Ada beberapa pengumuman sebelum kita bermula. Pertama, mohon untuk mengimbas QR code untuk rekod kehadiran. QR code ini akan dipaparkan sebanyak 2 kali sebelum bermulanya webinar dan selepas webinar tamat selama 5 minit. Yang kedua, mohon pastikan pembesar suara di dalam peranti elektronik masing-masing dalam keadaan mod senyap sepanjang pembentangan. Yang ketiga, jika para peserta mempunyai soalan sewaktu pembentangan, mohon peserta untuk memperkenalkan diri dan menaip soalan dalam chat box di panel Cisco Webex anda. Dan saya akan menjawab soalan yang dilontarkan di hujung pembentangan kelab. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, iaitu iaitu bengkel peranan penolong pendaftar bengkel peranan penolong pendaftar bersama Ketua FKMC dalam mencapai KPI 5. KPI 4 berkenaan dengan KPI 4 dan KPI 5 ini adalah berkaitan dengan KPI SF1 iaitu Excellence in Education and Training. Untuk kandungan pembentakan pada hari ini, terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah saya akan menerangkan tentang Internal Quality Assurance Indicator iaitu KPI 4 dan untuk bahagian ini saya akan menerangkan cara untuk memberi maklum balas PSAR yang telah dihantar pada sesi yang lepas 2018 hingga 2019. Untuk bahagian kedua, saya akan menerangkan tentang Preparation for Compliance Indicator iaitu merupakan KPI 5. Untuk bahagian satu, Internal Quality Assurance Indicator, di sini saya, dalam pembentangan ini saya ingin menerangkan tentang peranan-peranan penolong pendaftar di fakulti masing-masing. Okay. Di dalam KPI 4 ini, iaitu Internal Quality Assurance Indicator, terdapat 2 elemen iaitu keterlibatan FQMC dan juga penghantaran program Self Assessment Report yang dinamakan PSAR. Untuk elemen 1, terdapat 3 sub-elemen kesemuanya. Okay, yang pertama adalah fakulti hendaklah menganjurkan sekurang-kurangnya satu internal quality assurance related workshop. Okay. Dalam norma baharu ini, anjuran bengkel ini mungkin boleh dijalankan di atas talian. Okay. Dan bukti yang diperlukan bagi elemen ini adalah QR code ataupun senarai peserta. Ini adalah merupakan 5%. Dan juga laporan yang sama yang dihantar kepada pihak KAM ataupun fakulti juga boleh menghantar laporan bengkel mengikut format tersendiri. Ini merupakan 10%. Jadi peranan penolong pendaftar di sini adalah bertindak menjadi sebagai urus setia. Urus setia di mana menjemput peserta yang terlibat, menghantaran kertas kerja, menyediakan poster. Okay. Dan saya lihat di universiti lain, best practice di universiti lain, penolong pendaftar sendiri juga menjadi host kepada webinar tersebut. Okay. Untuk sub-elemen kedua, iaitu
Sub-elemen kedua adalah melaksanakan audit untuk audit dalaman bagi sesi 2019-2020 bagi semester 1 dan semester kedua. Ini adalah merupakan peranan FQMC dan UPIK, tetapi untuk pendaftar mungkin mereka boleh, para peserta mungkin boleh memberikan email peringatan kepada semua pensyarah-pensyarah yang terlibat. Okay. Bagi sub-elemen ini, terdapat 3 bukti yang diperlukan oleh bahagian jaminan kualiti akademik, iaitu laporan audit cost file sebanyak 5%, 10% adalah future ready curriculum elements audit report, dan 10% lagi adalah merupakan HIPS audit report. Jadi untuk ketiga-tiga untuk ketiga elemen ini perlulah dihantar bersama dengan memo kepada BJKA. Bagi elemen future ready curriculum, elements audit report serta HIPS audit report, kriteria akan dikeluarkan oleh pihak PPPA. Okay. Bagi sub-elemen ketiga, iaitu pelaksanaan audit pengajaran dan pembelajaran di fakulti masing-masing. Audit lokasi ini adalah melibatkan audit makmal, bilik tutorial, bilik syarahan, bilik kebal dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Jadi apa yang diperlukan, jadi 2 elemen yang diperlukan bagi sub-elemen ini adalah bukti audit telah dilaksanakan. Ini merupakan 10%. Bukti audit telah dilaksanakan ini boleh berupa gambar, ya. Dan pihak fakulti juga perlu juga menghantar laporan audit yang telah dilaksanakan. Saya akan kongsi selepas ini bagaimanakah berupa borang-borang yang terlibat. Bagi elemen yang kedua, iaitu program self-assessment report. Kami menamakannya sebagai PSAR. Untuk penghantaran PSAR ini, jika pihak fakulti menghantar laporan PSAR ini kepada BJKA, jadi markah yang didapati oleh fakulti adalah 20%. Dan elemen yang penting dalam pembentangan ini adalah actions taken on previous PSAR. Apakah maksudnya? Apakah tindakan yang telah dilakukan oleh fakulti terhadap PSAR pada sesi yang lepas, iaitu 2018 hingga 2019. Jadi 10% markah bagi bukti-bukti yang dilampirkan untuk membuktikan tindakan telah diambil. Ke semua elemen-elemen ini jika dihantar ke BJKA, fakulti akan mendapat 100%. Untuk kali ini, bagi tahun 2020, jika fakulti perlu mendapat markah 100% supaya fakulti dikira mencapai sasaran masing-masing. Pada sesi sebelum ini kami meletakkan markah 70%, tapi pada kali ini kami meletakkan markah 100% untuk pihak fakulti jika untuk dianggap sebagai mencapai sasaran. Jadi apakah bukti yang diperlukan di dalam KPI ini? Pertamanya adalah QR code. QR code adalah seperti yang saya paparkan sebelum webinar ini. Laporan bengkel fakulti. Yang ketiga adalah cost file audit report. Saya tunjukkan di sini. Cost audit
Okay, ini adalah merupakan cost audit, cost portfolio audit report. Okay. Dan fakulti perlulah menghantar bagi sesi 2019 dan 2020 ini semester 1 dan semester 2 kepada BGKA. Yang keempat, future ready curriculum elements audit reports. The HIPS audit report ini KPI sasaran ini akan dikeluarkan oleh Pusat Pembangunan Akademik iaitu PPPA. Untuk Teaching and Learning Facilities Audit Report, apakah yang diperlukan? Okay, ini adalah perkara yang diperlukan dalam audit. Hanya lengkapkan borang ini. Okay. Fasiliti ataupun kemudahan yang diaudit adalah bilik syarahan, bilik seminar, tutorial, apakah kapasiti dan kondisi peralatan-peralatan dalam kemudahan tersebut. Okay. Contohnya, okay, jika di bilik tutorial 3, okay, sepatutnya cukup untuk 50 pelajar. Okay. Tetapi hanya 47 kerusi yang boleh digunakan. Okay. Jadi suggestion, okay, peserta boleh meletakkan another 3 more chairs needed at TR3. Okay. Dalam laporan ini tidak semestinya ditulis dalam bahasa Inggeris, boleh juga ditulis dalam bahasa Melayu. Okay. Untuk kemudahan pengajaran, kita boleh tengok juga di kawasan kemudahan pengajaran bagaimanakah safety signage di fakulti masing-masing, emergency evacuation signage, okay, untuk makmal penyelidikan. Begitu juga kita memerlukan safety signage di makmal masing-masing, emergency evacuation signage dan logbook masing-masing. Dan perkara-perkara ini boleh digambar dan diletakkan dalam laporan audit kelab sebagai bukti kita telah menjalankan audit. Untuk makmal komputer, apa yang diperlukan adalah senarai, perisian yang terlibat, logbook pelajar, emergency evacuation signage, common password signage, mini library jika ada, bilik kebal, apakah yang diperlukan adalah CCTV, ada ruang bilik di dalam bilik kebal tersebut, okay. Ada dokumen, ada ruang untuk meletakkan dokumen secara berkunci, ada double layer lock door, ada dan pintunya adalah bergrill, serta bukan sahaja pintu, yang perlu di-grill juga adalah tingkap. Okay. Logbook, one entry access, valid appointment letter. Valid appointment letter ini adalah berkenaan dengan staf yang menjaga bilik kebal di fakulti masing-masing. Di dalam bilik tersebut perlulah juga ada shredder machine dan photocopy machine. Jadi bukan sahaja pengajaran pembelajaran, isu keselamatan juga dianggap penting. Okay. Jadi peranan pendaftar dan FQMC adalah untuk melihat sama ada fire extinguisher dan tarikh expiry date setiap fire extinguisher di fakulti masing-masing. Emergency evacuation signage, CCTV dan safety signage di ruang pengajaran dan pembelajaran. Okay. Saya akan email dan memuat naik borang-borang yang terlibat di website akad.unimas.my. Okay. So apa lagi yang diperlukan adalah evidence of the conducted audit. Tiada format khusus untuk bukti ini. Jadi bukti yang boleh dilaksanakan oleh fakulti adalah mengambil gambar sewaktu audit dijalankan. Bagi elemen ke-8 iaitu Document Program Self-Assessment Report ataupun PSAR bagi sesi akademik 2019-2020, saya telah menghantar
template Excel ini kepada kesemua ketua FPMC. Okay, jadi apa yang saya akan tunjuk bagaimanakah template PSR ini. Dia akan dilihat begini jika kita memuat turun dokumen ini. Jadi sebelum membuat apa-apa, apa yang perlu dilakukan adalah enable editing. Okay, kita tekan enable editing. Okay, kita tekan enable content. Barulah kita akan dapat open PACR form ini. Kita klik open PACR form. Dan untuk info, contohnya di fakulti sains komputer, okay, kita tengok sesi akademik yang dilaporkan adalah 2019-2020. Jadi kita klik di sini berapakah program yang terlibat dalam penghantaran PSR ini. Pada sesi ini, bermula tahun ini 2019-2020, kami mengambil maklum bahawa PCR sebelum ini dihantar sebagai individu. Tapi kali ini hanya satu PCR diperlukan untuk keseluruhan fakulti. Maksudnya jika fakulti masing-masing menawarkan 7 program, kita klik saja 7 program. Jadi senaraikan apakah program-program yang terlibat dalam PSR ini. Tapi contohnya jika di Prayu contohnya, mereka mempunyai 3 program. Hanya klik 3 program dan senaraikan program-program yang terlibat. Jadi fakulti boleh mengisi apakah strength, apakah strength masing-masing, strategies for maintaining and enhancing strength, areas of concern that need to be addressed. Jadi disebabkan satu PSAR mewakili satu fakulti, jika kita menawarkan, contohnya di Prayu kita menawarkan 3 program kesemuanya, pihak fakulti perlulah menyenaraikan apa isu yang spesifik kepada program tersebut. Dan apakah PTJ yang terlibat. Yang keempat adalah steps taken to address the problem areas. Apakah tindakan yang telah diambil jika terdapat remarks tentu. Dan selepas itu, selepas ditulis ke semua area ini, di dalam PSAR terdapat 7 area kesemuanya. Dan selepas kita tamat mengisi sehingga area ke-7, kita boleh tekan saja save dan exit. Save dan exit, dan apa yang berlaku di dalam borang ini, dia akan pergi kepada print. Save and exit. Save changes and exit. Dan sepatutnya di dalam print ini adalah yang telah ditulis oleh pihak fakulti. Dan kita boleh terus klik print saja, dan PSAR yang dicetak ini perlulah dihantar ke BJKA. Yang elemen yang terakhir adalah merupakan bukti-bukti yang berkaitan, yang merupakan tindakan yang telah diambil dalam PSAR sebelum ini, iaitu PACR bagi sesi 2018-2019. Dan ini merupakan jadual proses kerja di fakulti masing-masing. Untuk bermula 13 Ogos hingga 4 September kelak, pendaftar haruslah bekerjasama dengan FQMC, membantu mereka untuk melaksanakan audit lokasi pada waktu ini. Nanti saya akan kongsi apakah tarikh-tarikh untuk audit tersebut. Selepas 2 minggu selepas mesyuarat peperiksaan, fakulti akan melaksanakan audit fail khusus. Ini adalah merupakan jadual audit lokasi FQMC yang terlibat. Contohnya pada 13 Ogos 2020 nanti, fakulti terlibat adalah FPSK. Ketua FQMC yang terlibat adalah FPSK dan FK. Dan apa yang perlu adalah pendaftar haruslah
harus juga memainkan peranan penting dalam bekerjasama dengan ketua FQMC masing-masing dalam pelaksanaan audit tersebut. Apakah jadi penolong pendaftar haruslah membantu FQMC memaklumkan staf-staf ataupun pembantu amal yang terlibat dalam bekerjasama melaksanakan audit tersebut. Ada satu juga tarikh penting bagi semua fakulti, iaitu bermula pada 26 Oktober hingga 9 September. Mengikut proses kerja, satu mesyuarat penulisan PSAR di peringkat fakulti harus diadakan. Jadi peranan pendaftar adalah untuk menjadi urusetia dalam mesyuarat ini. Dan tarikh akhir untuk penghantaran PSAR dan elemen-elemen yang disebutkan tadi perlulah dihantar sebelum 10 November 2020. Apa yang diperlukan adalah fakulti menghantar memo yang telah ditandatangani oleh Ketua FQMC dan Dekan kepada bahagian jaminan kualiti akademik yang mengandungi item-item yang disebutkan sebelum ini, iaitu laporan tahunan jawatankuasa perusahaan fakulti. Ini adalah contoh laporan tahunan. Ini adalah contoh laporan tahunan unit pengurusan fakulti. Pengurusan dan penambahbaikan kualiti, apakah webinar ataupun apakah bengkel-bengkel telah disertai, adakah terdapat lawatan audit bagi fakulti tersebut pada tahun ini, dan jika ada penanda arasan dilakukan oleh fakulti tersebut. Jika terdapat mana-mana staf yang mempunyai anugerah kualiti boleh juga dimasukkan di dalam laporan ini. Dan juga penganjuran dan penyertaan bengkel pengurusan berkenaan dengan kualiti akademik di fakulti masing-masing. Hal-hal lain kemudian dah diletakkan mana-mana berkaitan seperti unit kualiti dalam fakulti mengadakan mesyuarat pada sekian-sekian tarikh. Semua borang-borang ini semua peserta boleh memuat turun borang-borang tersebut di website kami, di laman web kami, iaitu www.akad.unimas.my. Saya akan letakkan juga template Excel di sini dan apa-apa borang proses kerja, apa-apa borang berkaitan dengan KPI yang kita bincangkan pada hari ini di dalam laman web ini. Untuk KPI ini, KPI ini telah dibincangkan bersama pengarah dan dekan fakulti masing-masing pada 15 Januari 2020. Jadi contohnya, apa yang perlu dilakukan adalah asasi perlu menghantar laporan PCA berkaitan dengan 3 program. Contohnya juga, jika di FSTS terdapat 5 program ijazah sejarah muda, satu program ijazah secara kerja khusus dan 2 program sarjana secara pendidikan MSc dan PhD. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh FSTS contohnya adalah mereka perlu menghantar hanya satu template PSAR di email kepada saya dan dicetak. Ada 5 tambah 1, 6 tambah 2 ada 8 program yang dimasukkan dalam satu PSAR. Ingat ya, hanya satu PSAR saja. Dr. Shima, ni apa tu postgraduate by research ni mungkin dia punya norma tu berbeza daripada undergraduate sebab dia by research kan. Yang ni kena separate kan. Oh, okey.
Okey, jadi untuk ijazah sarjana muda ada 1 PCR, ada 5 program kesemuanya, dan untuk ijazah sarjana ada 3 program yang terlibat. Okey, terima kasih Dr. Ade. Maknanya coursework Jadi ada satu, Dr. Shima, coursework ada satu, sarjana pun, by research pun ada satu. Betul lah? Untuk postgraduate. oh macam tu. Okey. Oh, saya mohon maaf. Maksudnya ada 1 PSAR untuk kesemua program ijazah sarjana muda, kelima-lima program ini. Untuk secara kerja khusus ada 1 PSAR, dan untuk penyelidikan ada 1 lagi PSAR yang berkaitan dengan MSc dan PhD. Okay. Jadi kesemua PSAR bagi sesi 2019 dan 2020 ini perlu dihantar ke BGKA sebelum 10 November 2020. Okay. Dan setiap isu yang dihadapi oleh program perlu didatakan secara spesifik jika ada. Okay. Dan perkara yang penting yang perlu diketahui adalah dapatan ini akan dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Jaminan Kualiti Akademik MIMAS. Jawatankuasa ini adalah telah diluluskan oleh Senat yang ke-164. Okay. Dan jika kita lihat di dalam slide ini, bagi sesi 2018 dan 2019 iaitu PSAR yang lepas, okay, kita telah, fakulti telah menyediakan laporan PSAR semakan oleh FQMC, fakulti menghantar PSAR ke BGKA, BGKA menyediakan dokumen rumusan dan analisis risiko, dan rumusan laporan dihantar ke fakulti untuk verifikasi. Okay. Bagi proses ini telah dilaksanakan. Jadi perkara yang penting untuk maklum balas ini adalah perkara yang di-highlightkan dalam kotak merah jambu ini. Okay. Apa yang perlu dilakukan adalah fakulti perlu melihat kembali isu-isu yang dilaporkan pada PSAR sesi 2018-2019. Okay. Dan fakulti perlulah mengambil tindakan dan menyediakan laporan kemajuan berkaitan dengan setiap isu dan dibawa ke mesyuarat sistem pengurusan jaminan kualiti akademik MIMAS. Okay. Jika telah selesai, fakulti mengemas kini tindakan telah dibuat dalam PSAR yang akan datang dan melaporkan dalam PSAR bagi sesi 2019-2020 pada tahun ini. Okay. Jika tidak selesai isu tersebut, jika tidak dapat diselesaikan di peringkat fakulti, apa yang dibuat adalah bahagian jaminan kualiti akademik akan membanjangkan isu yang tidak dapat diselesaikan ini kepada PTJ yang berkenaan. Okay. Jadi, apakah yang akan dilakukan? Mesyuarat pengurusan jaminan kualiti akademik MIMAS akan bersidang. Okay. Isu ini akan dibawa ke mesyuarat ini selagi tidak selesai. Okay. Kami akan membawa isu ini berkali-kali ke mesyuarat ini sehingga isu yang dinyatakan selesai. Okay. Tetapi apabila telah selesai, selepas mesyuarat isu tersebut telah selesai, pihak fakulti perlulah melaporkan bahawa isu tersebut selesai dan dilaporkan pada PSAR pada sesi yang akan datang. Maksudnya, isu yang telah selesai pada PSAR 2018-2019, okay, perlulah dilaporkan di dalam PSAR 2019-2020 dan seterusnya. Jadi, bagaimanakah cara memberi maklum balas PSAR? Dalam PSAR, seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat 7 bidang kesemuanya. Area 1, area 2, area 3, area 4, area 5, area 6 dan area 7. Ini adalah merupakan analisis PSAR yang telah dibuat oleh BJKA. Saya mengambil contoh di sini adalah daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Saya hanya ambil daripada area 1. Okay. Ini adalah yang telah dilaporkan di dalam PSAR 2018-2019. Okay. Ini adalah area dalam analisis ini, apa yang kami akan buat, kami akan masukkan nama fakulti, program, code, areas of concern that need to be addressed, serta steps taken to address problem areas.
dan kami akan memberikan komen sama ada perkara ini telah selesai ataupun tidak jelas ataupun belum selesai. Adakah ini merupakan keperluan MQA, fakulti, professional bodies atau sebagainya. Dan kami akan meletakkan risiko sama ada tinggi, rendah ataupun sederhana. Keutamaan adakah itu major ataupun minor, serta PTJ yang perlu melaksanakan isu-isu tersebut. Jika telah selesai, biasanya kami akan meletakkan dash, tidak ada komen dan tidak perlu apa-apa tindakan. Bagi contohnya isu yang kedua, kami meletakkan FPSK sebagai PTJ yang perlu melaksanakan isu ini. Yang ketiga adalah merupakan PTJ yang berkaitan. Jadi apa yang perlu saya akan email analisis PSR ini kepada kesemua fakulti, okay. Dan apa yang perlu dibuat oleh pihak fakulti adalah hanya menambah satu kolom sahaja, kolom komen fakulti di dalam laporan ini. Okay. Dan komen dari fakulti bolehlah ditulis di dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris. Contohnya begini ya. Contohnya begini, untuk row 1, okay, the number of qualified academic staff for each specialty needs to be increased to 2 staff per specialties. So steps taken adalah recruited 2 new qualified academic staff in 2018-2019. Jadi komen kami adalah isu ini telah selesai. Okay. Untuk isu yang kedua, there is areas of concern adalah merupakan there is a need for part-time program to be offered to private candidates. Mereka ingin ada keperluan untuk menawarkan program separuh masa. Tapi step secondnya adalah continually seeking ada qualified academic staff for the specialty ini. Jadi areas of concern dengan step second adalah tidak selari. Adakah fakulti ingin menawarkan program separuh masa ataupun adakah mereka ingin menyatakan staf akademik tidak mencukupi. Jadi kami letakkan ke sini adalah tidak jelas, keperluan fakulti, risiko 1, 2 minor, PTJ perlu melaksanakan FPSK. Jadi komen fakulti haruslah menerangkan apakah isu yang sebenarnya terjadi. Ini adalah contoh saja. Ini adalah bukan maklum-maklum sebenar fakulti, saya hanya draft saja. Okay. Contohnya isu yang sebenar adalah number of academic staff is inadequate, hence more specialists is required for this program. Status selesai. Job vacancy has been posted online in the UNIMAS website. Please refer to the attached advertisement. Jadi setiap komen perlulah disertakan dengan bukti. Contoh di sini adalah mereka menyatakan kekosongan pekerjaan telah dimuat naik dalam laman web UNIMAS. Jadi mereka perlu meletakkan cetakan bukti iklan academic vacancies yang dimaksudkan. Okay. Dan isu ketiga bagi area 1 ini adalah the lecture room is not conducive, poor set up, faulty air conditioning system. Itu adalah areas of concern. Steps taken adalah multiple requests to higher management to get a proper lecture room. Ini yang kita tidak mahu. Berkali-kali diusulkan tetapi masih juga masalah tidak selesai. Jadi kami letak komen di sini adalah belum selesai, ini dan merupakan keperluan MQA. Okay. Dan PTJ yang berkaitan adalah pejabat pembangunan. Jadi bagi kolom ini, jika belum selesai lagi, fakulti haruslah meletakkan status belum selesai, and this matter has been discussed in the faculty meeting and will be forwarded to pejabat pembangunan for further actions. Please refer to the attached meeting minutes bagi mesyuarat siri 1 2020. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh fakulti adalah apakah tindakan setakat ini mungkin mereka telah membincangkan dalam mesyuarat fakulti. Jadi boleh dilampirkan di dalam memo tersebut nanti. Okay, ini adalah bukti.
yang tindakan telah dilakukan. Mereka boleh meletakkan minimum syarat ataupun jika mungkin menyebabkan pembelian boleh meletakkan sebuah harga, okay? Atau apa-apa sahaja bukti berkaitan bagi membuktikan tindakan terhadap isu ini telah diambil di dalam lemperan nanti. Okay? Jadi ini adalah pengumuman penting kepada semua peserta. Mesyuarat jawatankuasa pengurusan jaminan kualiti akademik UNIMAS yang dipengerusikan oleh Naib Chancellor akan bersidang pada 30 Jun 2020. Ini adalah tentatif masa saja ya. Okay. Jadi tindakan maklum balas PSAR bagi sesi 2018-2019 ini yang lepas perlu dihantar ke BJKA sebelum 23 Jun 2020. Mengambil kira pada minggu ini dan minggu seterusnya ada fakulti mempunyai 2 minggu untuk menghantar maklum balas PCR ini sebelum mesyuarat pengurusan jaminan kualiti ini bersidang. Okay. Untuk bahagian 2, preparation for ISO compliance indicator. Ini merupakan KPI 5. Okay. Apa yang perlu dilakukan oleh fakulti adalah surat lantikan, okay. Surat lantikan jawatankuasa kualiti. Surat lantikan jawatankuasa kualiti ini termasuk TOR yang terlibat. Okay. Dalam jawatankuasa ini perlulah dimasukkan peluang pendaftar sekali. Bukan sahaja staf akademik tetapi peluang pendaftar supaya peluang pendaftar tahu apakah isu-isu yang dihadapi oleh pihak program. Ini dengan ini jika elemen ini dihantar 20% markah yang diberikan, okay. Dan peranan peluang pendaftar juga dengan ketua FKMC menyelaraskan elemen-elemen ini dengan berhubung juga dengan pegawai risiko di fakulti masing-masing. Okay. Pegawai risiko apakah yang diperlukan adalah mendaftar risiko yang terlibat dengan proses ISO ini serta penilaian dan pemantauan risiko ini. Jangan risau, untuk bahagian ini, Risk Registration, Assessment and Monitoring, saya telah menyediakan draft Excel yang terlibat, proses yang terlibat, dan apa yang saya akan lakukan adalah email dan memuat naik dalam laman web www.akad.unimas.my dan semua peserta boleh mendapatkan Excel tersebut dan cut and paste sahaja dalam Excel fakulti sedia ada. Okay. Untuk elemen kedua iaitu audit dalaman, apakah yang perlu dilakukan adalah pihak fakulti perlulah menghantar prosedur academic procedure compliance by FKMC. Ini FKMC akan mengaudit proses-proses terlibat. Apakah proses-proses terlibat saya akan terangkan selepas ini. Ada 5 proses terlibat kesemuanya. Okay. Dan Academic Procedure Compliance Audit Report, ini adalah laporan. Satu adalah audit yang dilaksanakan oleh FKMC. Satu lagi adalah laporan audit report, ini adalah 15%. Serta kompilasi Academic Procedure Compliance Evidences. Apakah bukti-bukti proses ini dipatuhi oleh fakulti. Ini adalah 15%. Dan elemen ini adalah merupakan asterik di mana elemen ini adalah wajib dibuat. Okay. Iaitu perlu menghantar laporan kepada Bahagian Jaminan Kualiti Akademik bersama memo yang ditandatangani oleh Ketua FKMC dan Dekan. Ini adalah 15%. Untuk KPI 5 ini, okay, apa yang diperlukan untuk markah lulus adalah 70% saja. Jadi fakulti berhak memilih mana-mana proses yang dirasakan boleh dicapai ataupun lebih baik memang 100%. Okay. Tetapi bagi setiap elemen ini adalah merupakan elemen wajib dibuat oleh fakulti menghantar laporan ke Bahagian Jaminan Kualiti Akademik. Apakah yang diperlukan di dalam laporan ini adalah lantikan jawatankuasa Jaminan Kualiti Akademik serta TOR, risk registration yang merupakan Excel document. Saya akan
saya akan menghantar Excel dokumen yang saya telah draft kepada semua peserta melalui email dan saya akan memuat naik di dalam laman web www.akad.unimas.my. Jadi semua peserta boleh memuat turun dokumen tersebut melalui laman web kami. Academic Procedure Compliance Audit Report dan juga compilation academic procedure compliance evidences. Jadi untuk KBI kelima ini, untuk mencapai sasaran, setiap fakulti hanya perlu menghantar satu dokumen saja. Satu dokumen yang mengandungi elemen-elemen ini. Okay. Sasarannya adalah satu untuk setiap fakulti. Kesemua program perlulah menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan ke bahagian jaminan kualiti akademik sebelum 10 November 2020. Okay. Jadi apakah Plan ISO 9001-2015 Scope Extension terlibat adalah merupakan 5 proses ini. Saya percaya setiap fakulti sememangnya telah melaksanakan kelima-lima proses ini. Apa yang kami perlu adalah kami ingin mengetahui sama adakah fakulti mematuhi kesemua proses ini. Okay. Untuk satu adalah proses penyediaan pelan khusus pengajaran prasiswaza. Bukti yang diperlukan adalah pelan khusus yang perlu dimasukkan di dalam fail khusus. Yang kedua adalah proses pelaksanaan pengajaran. Bukti yang diperlukan adalah fail khusus, iaitu yang telah diaudit oleh FQMC dan UPIK. Okay. Yang ketiga adalah penilaian pengajaran dan pembelajaran. Bukti yang diperlukan adalah pelajar menilai pengajaran pembelajaran di hujung semester. Ini memang dilaksanakan setiap semester secara atas talian oleh pelajar. Apa yang diperlukan adalah mungkin jika komen-komen mungkin sensitif kepada untuk dilihat oleh pensyarah-pensyarah lain, mungkin boleh diletakkan di dalam fail yang berasingan, dalam pengajaran pembelajaran. Untuk penilaian semester, penolong pendaftar dan ketua FKMC bekerjasama dalam mengumpulkan minit-minit mesyuarat di peringkat program, fakulti, JPPA, JKPS dan senat. Diletakkan dalam satu fail khusus supaya untuk memudahkan audit dilakukan oleh ketua FKMC. Serta yang kelima adalah penambahbaikan kualiti berterusan program. Apakah bukti yang diperlukan adalah laporan PSDR pada sesi yang lepas, sesi yang terkini, maklum balas PSDR berserta bukti-bukti yang berkaitan seperti yang telah dihantar di bahagian jaminan kualiti akademik yang saya telah nyatakan tadi. Okey, sekian, terima kasih. Sekarang ini saya akan melihat apakah soalan-soalan yang mungkin ditanya oleh peserta di ruang chat kita. Okey, saya jawab satu-satu dahulu. Salam Suryati dari FCSIT. Nak tanya, PSAR untuk PG by Research disediakan oleh ketua FQMC juga ke? PG by Research. Okay. Sekarang ni profil untuk postgraduate by research adalah di bawah dekan. Jadi disebabkan itu dalam proses kerja yang dinyatakan saya telah memberi 14 hari untuk fakulti bersama-sama bersidang bersama dekan juga dalam melihat apakah isu-isu postgraduate by research. Dr. Shima, saya tambah. Dr. Shima, saya tambah boleh? Ya, boleh. Okey, dekat fakulti sebenarnya kita ada penyelaras program pasca siswazah secara penyelidikan. Dekan ni sebagai ketua, so mungkin dekan tak ada masa nak buat laporan tu, so kita minta penyelaras program pasca siswazah secara penyelidikan ni untuk bantu dekan dalam menulis laporan ni lah. Lepas tu untuk program pasca secara coursework tak ada masalah lah. Penyelaras untuk setiap program pasca secara coursework duduk bersama-sama
dan tulis satu laporan. Untuk makluman juga, FKMC tidak perlu menulis. Sebenarnya mereka hanya perlu menyimak saja. Sama juga dengan undergraduate, penyelaras duduk bersama dan keluarkan tulis satu borang. Itu je. Satu betul. Okey, daripada Puan Sabtuyah, apa peranan PPS, Pusat Pengajian Siswazah dalam konteks PACR dan audit? Bagi saya peranan bagi pusat pasca siswazah ini, pusat pasca siswazah perlu mengetahui apa yang dilaksanakan oleh fakulti dan mungkin terdapat isu, contohnya akreditasi peringkat penyelidikan. Jadi mungkin bahagian PPS boleh membantu fakulti yang terlibat. Sebab tu kami panggil sekali lah. No audio. No. Ada Shima, ada. Ada? Okey. Ada. Bukan akademik. Bagaimanakah timbalan pendaftar membantu fakulti? Bagi sesetengah fakulti, penolong pendaftar mereka adalah membuka timbalan pendaftar. Jadi pada hari ini peserta-peserta yang dijemput adalah sememangnya berkaitan dengan fakulti. Okay. Jika fakulti punya apa-apa isu berkaitan dengan pengajaran pembelajaran, saya rasa timbalan pendaftar di fakulti tersebut perlulah mengetahui apakah isu supaya mereka boleh membuat tindakan yang sewajarnya. Okay. Satu lagi saya tambah ya, Dr. Shima. Ya, Satu lagi adalah timbalan pendaftar ni, betul kan saya kalau saya salah, timbalan pendaftar ni dia bukan akademik ke macam mana Tapi kalau saya ingat boleh tak saya cakap something? Saya something. Okey. Cuma itulah kata timbalan pendaftar di fakulti ni, dia ada sekarang fakulti ada berapa orang? 5 orang kot ditempatkan timbalan pendaftar ni. So kebanyakan timbalan pendaftar di fakulti macam FPSK, FK, FSTS dengan fakulti ekonomi 4 semua adalah timbalan pendaftar yang in charge of pentadbiran. Jadi beside timbalan pendaftar, di fakulti-fakulti itu pun ada penolong pendaftar ataupun penolong pendaftar kanan ataupun ketua penolong pendaftar yang memang in charge, yang assist dekan dan juga timbalan dekan dan juga FQMC ni dari segi akademik dan juga pengurusan kualiti akademik lah. Walau bagaimanapun, timbalan pendaftar yang menguruskan pentadbiran di fakulti ni, dia akan cuma support when it comes to dari segi infrastructure ke, to deal with development office ke, contohlah yang ada kaitan dengan akademik. Facilities lah contohnya. Tapi dari segi documentation whatsoever, biasanya memang dia ada seorang penolong pendaftar ataupun penolong pendaftar kanan ataupun ketua penolong pendaftar yang akan assist FQMC tadi. It's not that timbalan pendaftar lah, tapi kata macam saya cakap tadilah, first time kita orang attend training ni, so at least kami tahulah kata apa kami boleh bantulah kan. Betul. Salah satu yang macam Dr. Sima bagi tahu tadi kan, setiap fakulti diminta untuk buat lawatan audit lokasi. So ini termasuk melihat kepada kualiti ataupun condition fakulti, contohnya kelas, software apa semua. So mungkin timbalan pendaftar mungkin boleh bantulah menyediakan input ataupun mengambil tindakan apa-apa yang berkaitan dengan komen daripada FKMC dan sebagainya lah. So mungkin tugasan tu memang bukan secara membuat dokumentasi untuk penyediaan bahan-bahan bukti tadi, tapi mungkin dari segi lain lah ya Puan Saya rasa dari segi tu tak ada masalah lah. Memang betul lah kalau macam tu, saya rasa tak ada masalah lah. Dengar tak?
Okay, terima kasih Puan. Okey. Terima kasih. Terdapat satu lagi soalan daripada Dr. Hardiman di mana Dr. Hardiman bertanya adakah boleh satu hari sekiranya fail khusus ataupun kos portfolio dipertimbangkan untuk diaudit secara digital memandangkan terdapat kekangan seperti bilik simpanan fund. Untuk makluman bahagian jaminan kualiti akademik sememangnya memang berusaha untuk mengaudit secara digital, tetapi kami telah mengusulkan perkara ini di CRTDS. Jadi projek tersebut masih dalam queue, masih dalam queue. Banyak lagi perkara yang lebih penting daripada digital tersebut. Tapi kami memang telah usulkan kepada pihak CRTDS tentang hal ini. Okay, terima kasih Dr. Hadiman. Ada lagi soalan daripada peserta? Okey. Daripada Dr. Ade, kita juga benarkan fakulti untuk menyimpan dokumen dalam bentuk CD. Okay. Apa yang dibuat setengah fakulti seperti FSGK sebelum ini, mereka telah mengupload ke semua salinan soft copy masing-masing di dalam OneDrive. Jadi apabila OneDrive itu boleh dikongsi bersama BJKA, tidak ada masalah. Okay. Okay, ada apa-apa lagi Dr. Ade? Kalau saya tak ada, tapi sekiranya ada soalan daripada kalau daripada saya tak ada, kalau ada soalan daripada peserta mungkin kita boleh jawab lah. Okay. Ada apa-apa soalan? Saya rasa saya telah menjawab ke semua soalan yang dikemukakan. Okay. Apa yang kami harapkan bagi pihak BJKA adalah perancangan KPI ini diharapkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan norma yang baharu. Okay. Aktiviti seperti aktiviti audit, okay, dan sebagainya. Dan pihak BJKA juga berharap kesemua fakulti ataupun pusat mengikut proses kerja yang setelah di-email seperti yang telah di-email sebelum ini. Okay. Proses kerja tersebut juga saya akan memuat naik dokumen tersebut di dalam laman web kami www.akad.unimas.my. Okay. Jadi pihak semua peserta bolehlah merujuk video ini yang telah direkodkan dan juga borang-borang yang berkaitan di dalam laman web kami dan juga saya akan email kepada semua peserta ke semua borang yang berkaitan. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Okay. Jaga sewaktu audit dilaksanakan, okay, dan mesyuarat, jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter. Pastikan pakai topi muka, elakkan bersalaman dan bersentuhan, dan amalkan etika batuk dan bersin serta kerap membasuh tangan dan sabun. Okey, sekian daripada saya. Daripada Karen, can we please have the web link? Okay. Web link tersebut ada di dalam saya punya slide. Saya akan email kepada peserta selepas ini. Okay. www.akad.unimas.my. Okay, sekian, terima kasih.
Kat sini record. Kan ni record. Close, kita tutup dulu Kak.